Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah siri ilmu usul fiqh, dan kali ini adalah siri yang ke-47 dan kita masih membincangkan tentang tajuk sumber ataupun rujukan hukum yang ketiga, iaitu ijma'. Pada kuliah yang lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan definisi ijma' dan juga kehujahan ijma'. Maka pada pada hari ini kita akan melihat dan membincangkan tentang anwa'ul ijma', bahagian ijma'. Ijma' dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama dinamakan al-ijma'us sarih, dan yang kedua dinamakan al-ijma'us sukuti. Apa yang dimaksudkan dengan ijma' sarih? Ijma' sarih ini ialah semua mujtahid yang ada dalam perbincangan ataupun mesyuarat itu menyatakan pandangan mereka secara jelas. Contoh, kalau ada 50 orang ulama ataupun mujtahid dalam perbincangan itu, maka 50 orang mujtahid menyampaikan dan bersuara untuk memutuskan sesuatu hukum. Contoh, mereka kata hukum sesuatu perkara ini adalah harus. Jadi 50 orang mujtahid yang ada ketika itu bercakap seorang demi seorang dan bersuara dan menyampaikan pandangan mereka bahawa mereka bersetuju menyatakan bahawa perkara itu adalah harus, ataupun sebaliknya. Jadi ijma' sarih ini memandangkan ia adalah kesepakatan semua para mujtahid, maka ia menjadi hujah yang kuat, yang qat'i, kan? Dan ini dikatakan tidak boleh dibantah ataupun boleh menyebabkan seseorang yang membantah ijma' sarih ini sebagai kufur wal iyazubillah, kerana semua mujtahid yang hadir ketika itu bersepakat dan tidak ada seorang pun yang membantah. Jadi ia dianggap sebagai satu hujah yang qat'i, yang kuat, yang tidak boleh dibantah. Yang kedua adalah ijma' sukuti. Al-ijma'us sukuti ialah dalam perbincangan tersebut, contoh macam tadi 50 orang mujtahid, kan? Namun sebahagian sahaja, mungkin ada 30 orang ataupun mungkin 35 orang yang bercakap, dan yang baki itu mereka tidak bercakap apa-apa, tetapi ada tanda yang ditunjukkan oleh mereka bahawa mereka juga bersetuju dengan perbincangan, keputusan ataupun resolusi tersebut. Seperti mereka menganggukkan kepala, mereka menyatakan tanda bagus ke ataupun begini ke, kan? Ataupun apa-apa isyarat yang menunjukkan bahawa mereka bersetuju, ataupun tak ada isyarat langsung, mereka diam saja, maksudnya tidak membantah, kan? Okey, jadi ini pada dasarnya juga dianggap sebagai ijma', tetapi tidaklah dinamakan ijma' yang sarih seperti mana kategori yang pertama tadi, cuma dinamakan ijma' as-sukuti. Jadi apa status ijma' sukuti ini? Ijma' sukuti ini para ulama usul fiqh tidak bersepakat. Maksudnya ada yang menerima, ada yang menolak ijma' sukuti. Okay, kalau mazhab Syafi'i, kan, Imam Syafi'i dan juga mazhab Maliki, mereka tidak menerima ijma' sukuti ini sebagai hujah. Okey. Manakala mazhab Hanafi, kebanyakan mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali menerima pakai ijma' sukuti ini, dan mereka menganggap bahawa ijma' sukuti seperti ijma' biasa. Cuma tahap ataupun darjat ataupun tahap ijma' sukuti ini dia tidak sekuat ijma' sarih. Sebab ijma' sarih ni kalau 50 orang mujtahid ada, maka ke-50 orang itu bercakap seorang demi seorang daripada nombor 1 sampai nombor 50. Ya, jadi kita jelas
bahawa mereka telah menyampaikan pandangan mereka dan bersetuju dengan satu-satu resolusi. Tapi ijma' Sukuti ini, kita tidak mendapat satu penyataan yang jelas daripada ke-50 orang itu, kan. Kebiasaan berlaku sekiranya dalam perhimpunan ataupun mesyuarat mujtahid itu adanya tokoh-tokoh yang hebat-hebat dengan tokoh yang kita kata mungkin yang muda ataupun yang anak murid kepada mujtahid yang lebih lama dan sebagainya tu kan. Jadi anak murid ni kadang-kadang dia hormat guru, dia diam je, dia biar guru dia bercakap. Jadi maknanya kemungkinan itu boleh berlaku, kan. Namun kenapa juga dianggap sebagai ijma' Sukuti, kan? Kerana tidak ada tanda-tanda bantahan ataupun bangkangan daripada mana-mana individu, mana-mana mujtahid. Cuma mereka tidak menyampaikan ataupun tidak bersuara, itu saja. Okey. Jadi kita kata para ulama yang membincangkan tentang ijma' Sukuti ini memang berbeza pandangan dalam menerima kehujahan, iaitu ada yang menyatakan dia bukan ijma' langsung, kan, dan ada yang mengatakan ia ijma', cuma tahap kita panggil kekuatan dia tidak sama dengan kategori pertama, dan ada yang menyatakan itu bukan ijma' tetapi kita tak namakan ijma', tapi kita boleh ambil ia sebagai hujah. Maksudnya kita tak namakan ijma', tapi mungkin pandangan majoriti jumhur ulama dan sebagainya. Okey, itu dari segi pembahagian ijma'. Jadi kalau dalam ijma' Sukuti ni kan, kita nak ambil pandangan mana? Pandangan yang kata bukan ijma' langsung ke, ataupun pandangan yang menyatakan dia adalah ijma' juga, ya, ataupun dia bukan ijma' tapi dia boleh dijadikan hujah. Kalau ikut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz ini, dia menyatakan bahawa maksudnya tidak kisah kita namakan ia sebagai ijma' ataupun tidak, tetapi sebenarnya ijma' Sukuti ini boleh dijadikan sebagai hujah sandaran hukum kita, kan, kerana ia telah diputuskan oleh para mujtahid, kan, cuma tidak semua yang bersuara. Jadi maksudnya boleh dijadikan sebagai hujah dan rujukan. Okey, isu yang dibangkitkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan seterusnya ialah berkenaan dengan ikhtilaful mujtahidin fi mas'alatin ala qaulaini, an hal yajuzu ihdath qaulin salisin. Okey. Maksudnya kalau zaman dulu para ulama kita dah berlaku khilaf dah. Ada dua pandangan. Jadi boleh tak pada zaman sekarang ni mengadakan pendapat yang ketiga, keempat dan seterusnya. Okey. Rupa-rupanya isu ini ulama usul fiqh telah bincang dan telah ada pandangan masing-masing dan berbeza pandangan lah. Ada yang menyatakan tak boleh, kan? Tak boleh dah kita adakan qaulun salis, kan? Kerana apa? Kerana perselisihan ataupun perbezaan pandangan para fuqaha zaman dulu itu kebiasaannya dah kira jami' manik lah, kan? Jadi kita nak adakan pandangan baru buat apa? Itu pandangan pertama lah lebih kurang. Yang kedua pula pandangan kata awak tak boleh pula. Boleh je, kan? Sebab apa? Kan? Sebab kalaulah pada zaman dahulu pun telah berlaku khilaf, maksudnya benda itu bukan ijma'. Okey. Jadi kita boleh mengadakan qaul yang ketiga ke keempat dan sebagainya. Manakala pandangan yang ketiga mereka memberi sedikit tafsil ataupun perincian berkenaan dengan isu ini, di mana kalau mereka menyatakan bahawa sekiranya ada dalam khilaf dua pandangan yang terawal itu ada qadrun mushtarak, kan? Maksudnya ada, kita kata satu persamaan dalam satu sudut. Okey, jadi
tidak boleh mengadakan pandangan yang ketiga, keempat dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada qadrun mushtarak di antara dua pandangan yang terawal itu, kan, maka dibolehkan untuk kita mengadakan pandangan ketiga dan sebagainya. Okay, cuma komen saya, kan, komen saya dan sebelum itu Dr. Abdul Karim Zaidan telah mentarjahkan pandangan ketiga, kan, dalam buku dia lah. Dan komen saya berkenaan dengan isu ni sebenarnya apa sahaja yang berlaku khilaf pada zaman dahulu. Dan itu menunjukkan yang pertama benda itu bukan ijma'. Okey. Jadi bila bukan ijma', maksudnya terbuka kepada ijtihad. Okey. Jadi apa sahaja yang telah dikhilafkan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang boleh tak untuk kita istilahnya revise, refresh, ataupun kita panggil nak tokok tambah, nak ubah, nak ijtihad baru dan sebagainya pada zaman sekarang, boleh tak boleh? Jawapan saya sepatutnya wajib, kan? Kerana apa? Kerana mungkin kita nampak isu tu isu yang sama, tetapi dalam keadaan pada zaman sekarang yang mutatallabat, keperluan lain, dia punya keadaan lain, maka sudah tentu, kan, kewajaran untuk mengadakan qaul salis ke qaul rabi', qaul khamis dan sebagainya itu adalah perlu sangat-sangat untuk disesuaikan dengan keadaan pada zaman sekarang. Jadi sebab tu saya selalu katakan bahawa ijtihad para fuqaha dan ulama kita pada zaman dahulu itu adalah rumusan ijtihad yang berdasarkan kepada waqi' zaman mereka, zaman para fuqaha yang silam. Pada zaman sekarang, kita kena ada perbincangan mengikut kerangka fiqh tempatan. Selalu orang katakan fiqh Malaysia ataupun kearifan tempatan dan sebagainya. Maksudnya kita kena melihat dah ulama-ulama di Malaysia ini khususnya nak bincangkan perkara-perkara yang berlaku di Malaysia, dia tidak boleh hanya memetik pandangan ulama-ulama Arab kemudian terus nak pakai pandangan, contoh kita selalu petik pandangan Qaradawi, pandangan Buti, pandangan Zuhaili dan sebagainya tu, kan. Bukan tak boleh, boleh, kan. Tetapi akhirnya nanti kita akan tengok kesesuaian pandangan-pandangan tersebut untuk ditatbikkan ataupun untuk dilaksanakan dalam konteks Malaysia. Jadi kalau pandangan syekh-syekh yang disebutkan tadi itu sesuai, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tak sesuai ataupun kita kena ubah suai, maka kita kena ubah suai mengikut keperluan tempatan kita di Malaysia. Okey. Kemudian poin yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ini berkenaan dengan mustanidul ijma'. Sandaran ijma'. Nah, boleh tak ijma' dilakukan tanpa sandaran? Dan jawapannya tidak. Para fuqaha kita, para ulama usul fiqh kita telah menentukan bahawa ijma' mesti ada sandaran syar'i. La budda lil ijma' min mustanadin syar'iyyin. Dan kerana apa? Kerana kita berkata-kata tanpa ada sandaran, itu adalah qaulun bil hawa dia panggil. Kita bercakap tanpa bukti. Dan sebab itu dalam penentuan hukum termasuk dalam isu ijma' ini, dia mesti ada sandaran dalil. Dan sandaran sandaran ijma' ini, okey, sandaran ijma' ini yang utama ialah Quran dengan sunnah ataupun hadis, Quran dan hadis. Kita kata boleh ke, dan apa perlunya ijma' pada perkara-perkara yang memang telah disebut oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis. Dalam fiqh Islami dia tak pelik. Sebab apa? Sebab ijma' yang datang dia menyokong ataupun menguatkan dan menambah sumber rujukan hukum. So tidak ada isu. Sebab itu contoh kita katakan ijma' yang berdasarkan ataupun yang sebagai sokongan kepada ayat Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa Allah kata hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ayat ini menceritakan tentang wanita-wanita yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki, ibu dia sendiri, anak perempuan dan sebagainya.
Jadi ijma' datang selepas itu, okey, dan menjelaskan bahawa di samping mereka yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim ini, ijma' juga telah memperincikan dengan lebih sedikit, iaitu yang dimaksudkan dengan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kamu berkahwin dengan ibu kamu, itu termasuklah ibu ke atas. Maksudnya nenek, moyang dan sebagainya itu turut haram dikahwini oleh seseorang lelaki. Okey, walaupun dalam Quran ni sebut ibu kamu saja kan. Tapi ijma' dia datang, dia kata ibu pun haram. Jangan kata ibu, ibu kepada ibu. Maksudnya nenek kita, nenek ibu kepada ibu, iaitu moyang lah, kan, juga haram dikahwin. Ini berdasarkan ijma'. Sama juga wabanatukum, diharamkan kamu berkahwin dengan anak perempuan kamu. Jadi ijma' datang menyokong ayat ini, kemudian menambah dan memperincikan, iaitu bukan kata anak perempuan, tetapi juga anak perempuan kepada anak perempuan, iaitu cucu perempuan lah, dan cicit, piut dan sebagainya, termasuk belaka. Ini berdasarkan ijma'. Okay, jadi ini kita katakan ijma' yang berdasarkan ataupun ada sandaran dalil daripada Al-Quranul Karim. Okey. Adapun ijma' yang berdasarkan ataupun bersumberkan berdalilkan hadis, antaranya ialah ijma' para ulama' dalam memberikan nenek 1/6 daripada pusaka. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memberikan bahagian nenek ini 1/6. Jadi datang selepas itu ijma' ulama' menyokong dan menguatkan lagi hadis ini. Okey. Baik. Kemudian tentang adakah boleh ijma' ini berlaku atas kaedah ijtihad ataupun qiyas, ataupun boleh tak ijma' ini bersumberkan maslahah, uruf dan sebagainya. Okey. Jumhur ulama' membenarkan. Maksudnya sesuatu isu, kan, sesuatu isu, contoh bab contoh macam jam'ul Quran. Okey. Dihimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Okay, penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf tu tidak ada dalil daripada Al-Quranul Karim, tidak ada dalil daripada hadis yang menyuruh secara direct, secara kita panggil terang-terangan, menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Tetapi kenapa para sahabat pada zaman Abu Bakar tu telah di-push ataupun telah diminta oleh Sayyidina Umar, hasil daripada satu peperangan yang berlaku menyebabkan para hufaz Al-Quran ramai yang syahid dalam peperangan itu. Jadi menimbulkan kegusaran pada Sayyidina Umar, dan beliau berjumpa dengan Abu Bakar untuk menasihati dan meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mula mengumpul Quran. Pada peringkat permulaan ada discussion, ada perbincangan. Abu Bakar dia tak berani sebab Nabi tak buat. Ayat Quran pun tidak ada menyebut. Jadi macam mana dia nak buat benda yang tak ada dalil kan? Namun berdasarkan kemaslahatan, umat Islam generasi selepas itu, setelah dinasihati, telah dibincang dan sebagainya, barulah Abu Bakar menerima cadangan itu, dan akhirnya benda itu telah disepakati oleh para ulama' secara ijma', iaitu pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah kita kata ijma' yang berdasarkan maslahah. Sama juga kita kata azan yang ketiga. Apa maksud azan ketiga? Azan ketiga ni hari Jumaat. Okey. Azan pertama itu tandanya untuk pemakluman masuknya waktu solat Jumaat. Okey. Kemudian lepas azan pertama, ini kalau sembahyang biasa, bila azan pertama, azan kedua ataupun lebih famous kita namakan iqamat sebenarnya, tetapi kadang-kadang dinamakan juga ataupun diistilahkan juga sebagai azan, kan? Sebab lafaz dia sama je, kan? Cuma dia ada tambahan sikit-sikit, kan?
Jadi Sayyidina Uthman pada zaman pemerintahan beliau telah mengadakan, menyuruh untuk azan ketiga, kan. Azan ketiga ni bila? Iaitu azan ketika khatib naik ke mimbar. Jadi yang asalnya ada dua je. Satu azan pemakluman masuk waktu, kemudian azan untuk iqamat, untuk semayang tu kan. Tetapi Sayyidina Uthman telah mengadakan ataupun telah mengarahkan supaya ada azan yang ketiga, iaitu pertengahan antara azan pertama dengan azan yang kedua yang biasa itu ada satu lagi azan, iaitu ketika khatib naik mimbar. Baik, azan ketiga ini memang tidak ada dalil, kan? Tetapi diminta oleh Sayyidina Uthman, kan? Berdasarkan apa? Berdasarkan maslahat, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh berkesempatan untuk datang mendengar khutbah. Okey. Jadi sebab itulah kita mazhab Syafi'i dan juga amalan kita di Malaysia, kita mengadakan 3 kali azan ataupun 2 azan, 1 iqamat. Okey. Mengambil peristiwa inilah. Dan itu telah berlaku berdasarkan maslahat, dan maslahat itu telah diperakukan secara ijma'. Kan? Maksudnya syar'inya perbuatan itu. Okey. Tapi ada juga, kan? Ada juga macam di Perlis mereka hanya mengamalkan 2 azan saja macam biasa. Dan di negara Arab, okey, juga hanya ada 2 azan. So kita di Nusantara kita mengamalkan 3 azan ni, so tidak ada masalah berdasarkan ijma'. Tapi kalau dah kata ijma', kenapa ada tempat yang buat 2, ada tempat yang mengatakan 3? Nanti kita akan sebut kenapa. Baik. Kemudian isu yang berikutnya ialah sebelum itu, maksudnya bila kita bincang bab sandaran ijma' ini, sumber rujukan ijma', okey, maksudnya dia boleh berdasarkan wahyu, iaitu Quran dengan hadis, dan berdasarkan pandangan jumhur, bolehnya ijma' itu berlaku dengan sandaran ijtihad, iaitu sama ada maslahah mursalah ataupun atas dasar uruf dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya poin yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz ini ialah berkenaan dengan imkan in'iqadil ijma' wal khilafi, iaitu jadian ijma'. Maksudnya ijma' ni secara logik boleh berlaku ataupun tidak. Ada khilaf juga. Ada khilaf juga. Okey. Maksudnya jumhur ulama' Ahlus Sunnah wal Jamaah ni menyatakan kenapa tidak boleh berlaku pula. Memang dah berlaku pun. Dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab fiqh, usul fiqh, Quran fiqh ni memang dah nyatakan ini ijma'. So dari segi realitinya memang berlaku. Contoh macam tadilah yang kita bincang pada minggu lepas, ijma' yang pertama yang berlaku ialah tentang pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, kan? Itu ijma' pertama. Kemudian ijma' yang seterusnya antara tadi yang kita sebut ialah tentang jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quranul Karim, yang juga berdasarkan ijma'. Jadi dari segi realiti memang telah berlaku. Namun kita kata ada juga sanggahan daripada satu kumpulan An-Nazam daripada Mu'tazilah. Okey. Kenapa dalam beberapa isu dalam perbincangan usul fiqh ini memetik nama golongan Mu'tazilah, golongan Syiah? Bukankah mereka ni firqah yang dhallah ataupun firqah yang sesat, kan? Jadi kenapa mereka diambil kira dalam perbincangan usul? Okey. Jadi jawapan dia, mereka ni bermasalah dari segi akidah je. Tapi dari segi fiqh, kan, mereka ni lebih mirip kepada mazhab, contoh macam mazhab Hambali, kan, khususnya mazhab Hambali lah, okey, ataupun mazhab Syafi'i dan sebagainya, kan. Sebab itu dalam perbincangan usul fiqh masih memetik beberapa pandangan daripada Mu'tazilah, Khawarij ke ataupun Syiah tu sendiri. Sebab fiqh Syiah, kan, fiqh Syiah ataupun fiqh Ja'far bin Sadiq itu, dia ada fiqh dia sendiri. Dan dari sudut fiqh
dia tidak berbeza sangat dengan fiqh-fiqh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, Maliki kan. Kita panggil dia punya usul tu tak berbeza sangat. Cuma pecahan-pecahan furu' sahaja yang banyak berbeza. Okey, sebab itu dalam perbincangan ijma' ni dinyatakan bahawa ada pandangan yang kata ijma' boleh berlaku, iaitu jumhur ulama, dan ada sekelompok kecil iaitu golongan An-Nazam daripada mazhab Mu'tazilah menyatakan mustahil berlaku ijma' disebabkan kita tak tahu. Ni pandangan An-Nazam, pandangan Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahawa mustahil boleh dihimpunkan para ulama dalam satu tempat, satu masa untuk bincang, dan mereka nyatakan kita kata pandangan mereka. Tapi poin yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz ni agak menarik. Tuan-tuan dan perempuan, sidang penonton sekalian boleh merujuk sendiri dalam kitab Al-Wajiz ni. Saya tak baca satu-satu sebab agak panjang, cuma saya khulasahkan sebegini. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam memberi komentar berkenaan dengan isu ini, boleh tak berlaku ijma' ataupun tidak. Beliau menyatakan bahawa dibahagikan kepada dua zaman lah kita katakan. Dua zaman ataupun dua peringkat. Yang pertama pada peringkat zaman sahabat. Dan yang kedua ialah peringkat selepas pada zaman sahabat. Okey, jadi pada pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, yang dikatakan ijma' pada dalam perbincangan usul ini ialah merujuk kepada situasi ataupun keadaan yang berlaku pada zaman sahabat sahaja. Kan? Kenapa? Kan? Dan khususnya awal-awal pemerintahan Abu Bakar dengan Saidina Umar. Sebab bagi Dr. Abdul Karim Zaidan ni, dia kata kalau kita tengok kebanyakan kitab-kitab rujukan, memang pada zaman Saidina Abu Bakar dengan Umar khususnya, mereka akan menghimpunkan para ulama yang ada ketika itu untuk perbincangan. Kita tahu sahabat ni ramai, kan? Sahabat ni cukup ramai, ribuan orang. Tetapi dalam apa-apa perbincangan, kan, Saidina Abu Bakar dan Umar ini memanggil beberapa orang je, okey, yang diiktiraf ilmu mereka, yang menjadi yang diistilahkan ahlul halli wal aqdi. Okey. Dan bilangan tu dia tidaklah ditetapkan 10 orang ke 15 orang, tetapi ada beberapa orang dijemput untuk perbincangan. Jadi apa sahaja yang dibincangkan dan diputuskan oleh ahlul halli wal aqdi ataupun syura tersebut, maka itulah ijma' dan wajib diikuti oleh semua umat Islam. Okey. Adapun pada pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, yang dikatakan ijma' selepas pada zaman sahabat, ini menimbulkan sedikit kita kata bukan kata keraguan, maksudnya boleh dipertikaikan ataupun boleh dibincangkan, boleh diakademikkan dari segi perbincangan. Sebab apa? Sebab bila di pertengahan ataupun hujung pemerintahan Umar, kemudian naik Saidina Osman dan Ali, kemudian seterusnya dengan pembunuhan Saidina Ali apa semua tu, umat Islam, para ulama telah bertebaran di merata tempat. Okey. Jadi dakwaan yang menyatakan ijma' selepas pada zaman sahabat itu, dan bagi Dr. Abdul Karim Zaidan, sukar untuk dibuktikan dan sukar untuk dikatakan ia adalah ijma'. Dan sebab zaman dahulu dia tidak macam zaman sekarang. Kita ni ada email. Sekarang ni sejak pandemik COVID-19 ni, kita dah mula menggunakan platform webinar online ni secara luas, berleluasa lah, secara luas. Sikit-sikit Zoom, sikit-sikit Webex, sikit-sikit Microsoft Teams. Zaman dulu susah, kan? Satu tempat nak ke satu tempat ambil masa, kan? Antara Iraq dengan Madinah tu, kan, 1,500 km lebih kurang, kan? Kalau zaman sekarang ni kita naik kereta, mungkinlah 15 jam ke 20 jam boleh sampai, kan, lebih kurang. Tapi zaman dulu, kan, dengan highway-nya tak ada, hanya naik unta ataupun kuda, kan,
Boleh jadi perjalanan 3 hari ke 5 hari ataupun seminggu baru sampai kan. Jadi nak katakan tidak ada khilaf, okey, agak sukar nak dibuktikan. Jadi apa yang biasa digunakan oleh ulama ketika itu ialah la na'lamu lahu khilafan. Setakat itu. Setakat yang kami tahu tidak ada khilaf. Okey. Itu pun tidak dapat dibuktikan dengan yakin berdasarkan zon yang ghalib, zon yang kuat. Jadi sebab itulah kalau ikut perbincangan Dr. Abdul Karim Zaidan ini, Dr. Abdul Karim Zaidan dia tidak menolak ijma' itu boleh berlaku pada zaman selepas zaman sahabat. Dia tidak menolak langsung. Cuma dia kata sukar nak dibuktikan. Jadi saya boleh buat kesimpulan daripada perbincangan Dr. Abdul Karim Zaidan ini bahawa ijma' yang betul-betul kita boleh anggap ijma' yang yakin, yang soreh, ialah ijma' yang berlaku pada zaman sahabat, khususnya pada zaman Abu Bakar dan Saidina Umar. Okey. Kemudian kepentingan, ni poin terakhir dalam bab ijma' yang dalam kitab Al-Wajiz ni, Dr. Abdul Qadir membawa tentang tajuk kepentingan ijma' pada masa kini. Dan boleh tak ia berlaku pada zaman kini? Maksudnya boleh tak ijma' berlaku pada zaman sekarang ni? Okey. Idea Dr. Abdul Karim Zaidan disokong sebenarnya oleh Prof. Sanur Qutub dalam beberapa tulisan dia, dan dia pun ada tulis satu buku Al-Ijma'ul Usuli. Intipati kepada pandangan kedua-dua tokoh ini, mereka menyatakan bahawa pada zaman sekarang ni sebenarnya boleh kita tonjolkan ataupun boleh kita wujudkan ijma' melalui apa? Melalui jawatan kuasa fatwa, ataupun di negara Arab lebih famous dengan Majma' Fiqh. Okay, jadi Majma' Fiqh ini kita lantik beberapa tokoh utama di kalangan ulama dunia sebagai ahli jawatan kuasa. Dan memang sekarang ni kita ada Majma' Fiqh yang cukup besar di bawah OIC itu, Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli yang berpengkalan di Jeddah. Dan ini memang mereka menghimpunkan ulama-ulama dunia yang mewakili negara-negara Islam. Okay, katakan Majma' Fiqh itu sebagai contoh, mereka akan membincangkan isu-isu umat Islam di seluruh dunia. Dan apabila mereka bersepakat, katalah mereka ada 70 orang ahli contohnya. Okay. Jadi apabila 70 orang ulama yang berbincang itu telah memutuskan bahawa perkara ini adalah harus, maka itu dianggap ijma' pada pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dan juga Prof. Sanur Qutub. Jadi dia tidak, kalau kita ikut definisi ijma' yang sebetulnya, sama ada yang disebut dalam kitab Al-Wajiz ini ataupun mana-mana kitab, kita akan jumpa dan kita akan lihat definisi ijma' itu ialah kesepakatan semua mujtahid yang ada pada satu zaman. Kesepakatan semua mujtahid yang ada pada satu zaman. Jadi pada satu zaman, maksudnya kita sekarang ni 2021. Okey. Kita kena himpunkan semua ulama yang ada dalam dunia, datang berbincang satu-satu isu. Okay. Kemudian apabila mereka bincang, mereka perlu sebut dan mereka perlu suarakan pandangan mereka untuk menjadikan ijma' itu sebagai ijma' yang soreh. Ataupun kalau tak mau sebut seorang-seorang pun, at least tidak ada tanda-tanda mereka bangkang. Jadi sama ada kita gunakan konsep ijma' soreh ataupun ijma' sukuti, itu tidak ada masalah. Okay. Cuma isu dia ialah, kalau kita pakai definisi yang sedia ada dalam kitab-kitab usul fiqh, pelaksanaan itu agak mustahil berlaku. Sebab apa? Sebab mujtahid ni ramai. Dan ikut definisi ijma' pula, dia mesti melibatkan mujtahid semua mujtahid yang ada pada satu-satu zaman. Bukan 70 orang. 70 orang itu wakil. Yang sekarang ni Majma' Fiqh ni, yang pergi ke Majma' Fiqh tu wakil negara. Okey. Dan belum tentu mereka mujtahid lebih hebat pada yang tidak dilantik. Cuma dari segi pelaksanaan realiti, kita nak aplikasi ataupun kita nak laksana
ikut definisi yang sedia ada dalam kitab-kitab usul fiqh memang mustahil. Jadi kita sebenarnya kita tanya berapa jumlah mustahil yang ada dalam dunia. Kemudian, apakah kriteria sekarang ini yang menunjukkan seseorang itu dah sampai tahap mustahil? Yang tu kita akan berbalah. Adakah kita nak mengambil kira mereka yang hanya mengaji di Timur Tengah? Kan? Ataupun mereka yang hanya boleh bahasa Arab? Ataupun yang boleh baca kitab? Dan sebagainya, kita akan berbeza pandangan di situ, takkan habis-habis. Okay, sebab itu cadangan Dr. Abdul Karim Zaidan dan juga Prof. Sanul Qutub, mereka mencadangkan supaya ijma' pada zaman sekarang ini didefinisikan semula supaya mana-mana majma' fiqh. Contoh kalau kita kat Malaysia, kita ada jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Yang mana ahlinya terdiri daripada lebih kurang 21 ke 25 orang gitulah. Yang dilantik. Seorang pengurusi, kemudian mufti-mufti negeri, dia ada AJK lantikan lagi. So lebih kurang dalam hampir 25 orang lah lebih kurang. Jadi jawatan kuasa muzakarah itu apabila bersidang dan apabila mereka memutuskan sesuatu isu dan semua AJK yang ada itu bersetuju dan bersepakat, maka mengikut definisi Dr. Abdul Karim Zaidan dan Prof. Sanul Qutub, itu juga boleh dinamakan ijma'. Dan apabila dinamakan ijma', maka telah menjadi satu ketetapan. Kita kena ikut, wajib kita kena amalkan, wajib kita kena ikut. Cuma dia tidaklah jadi ijma' soreh yang siapa bantah tu kufur, tak. Tetapi ia adalah satu pandangan yang telah disepakati oleh jawatan kuasa. Ini bukan pandangan individu, tetapi resolusi yang telah dipersetujui oleh satu jawatan kuasa. Sama ada di peringkat Malaysia, di peringkat negeri ataupun di peringkat dunia seperti Majma' Fiqh yang ada di Jeddah itu. Okey. Jadi kalau kita nak berpegang dengan definisi yang sedia ada tentang ijma', maka jawapannya ialah kemungkinan untuk berlaku ijma' pada zaman sekarang tidak akan berlaku. Okay. Tetapi kalau kita boleh bersetuju dengan pandangan Abdul Karim Zaidan dan juga Sanul Qutub, maka fungsi ijma' itu dia akan berterusan menyelesaikan masalah-masalah ataupun isu fiqh yang berlaku pada zaman sekarang. Jadi wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.